Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, pada petang ini saya sekali lagi bersama dengan Datuk Profesor Mahmud Zuhdi Abdul Majid untuk sembang-sembang santai dalam Jumaat Live sampai Khamis. Dari program ini dah kita namakan dengan Jumaat Live. Petang ini kita nak bincang Datuk berkenaan dengan satu bidalah Melayu dah. Tanam padi, tumbuh lalang. Jadi mungkin ada Datuk, orang-orang bandar lah. Mungkin tak pernah tengok pokok padi atau tak kenal pohon lalang. Boleh bagi gambaran sikit. Kita orang kampung tahulah padi dengan lalang ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kalau nak gambarkan padi itu. Padi adalah makanan utama kita. Daripada padi itulah lahirnya beras. Ada orang-orang yang tak boleh faham. Saya ingat dulu masa di Nelampuri dulu. Sebab dalam bahasa Arab ni rus. Padi dan beras. Kemudian dalam bahasa Inggeris pun rice. Sama juga. Sebab tu orang putih dia terima bahasa kita paddy. Dia kata tu untuk menunjukkan padi tu. Ingat Syekh Badran dulu sampai kelahi-kelahi dengan apa tu. Dia minta padi, orang tu bawa beras. Dia kata bukan nak ni. Dia kata dia panggil beras padi. Jadi padi tu beras. Jadi seorang penyelidik dia pergi rumah saya masa duduk di Kota Baru dulu. Dia menumpang saya lah. Dia buat penyelidikan nama John Bosfield. Bawa dengan isteri dia. Jadi masa tu lepas mengetam, dia ada rupuk-rupuk panjang tu. Jadi isteri dia tanya, Mahmud, itu ke pokok padi? Tu bukan pokok padi, itu pokok lalang. Kebetulan lah tu kami tanya hari ni dah. Kita pun tidak berpakat untuk nak apa cuma sekali itu. Jadi kadang-kala orang yang tidak mahir, dia tidak boleh membezakan antara padi dengan lalang dan tebu dengan ruyung. Sebab tu dalam tebrau apa? Tebu dengan tebrau. Tebrau sakit pada ruyung. Kemudian dalam pepatah juga dia kata rasmi padi makin berisi makin tunduk, jangan jadi rasmi lalang. Itu padi dengan lalang. Ataupun berlindung di sebalik sehelai daun lalang. Ini semuanya ini menggambarkan alam. Banyak pepatah Melayu ni banyak menggambarkan suasana alam. Kemudian dari segi, saya rasa lebih kita bagi dari segi pengertian pepatah itu sendiri kan. Jadi pepatah ini memberi pengertian kepada nasib malang seseorang itu. Ada pepatah yang lain yang hampir serupa dengan pepatah ini ialah apa yang disebut oleh orang-orang Melayu dulu. Dia kata ayam yang kutambat disambar helang. Tambat tu maknanya bukan tambat ayam. Bukan itu perkataan tambat tu tidak semestinya tambat kaki, ikat, tidak mesti. Jadi ayam yang jinak, dia pelihara dengan jinak itu hati ayam tu tertambat dengan dia, disambar oleh helang. Dia kata ini macam orang yang bini dia dicuri orang ataupun kekasih dia direbut orang dan sebagainya. Ini falsafah orang dululah. Tapi yang teruk lagi, saya tidak tahu ini peribahasa ke ataupun suka-suka. Dia kata mungkin bukan peribahasa sebab perkataan tembok mana ada. Mana ada perkataan tembok dalam seni bahasa. Ini tembok ni baru orang senapang ada. Dia kata rusa yang ku tembak, kijang yang kena. Bila ku lihat, napuh yang mati. Lagi pening lah. Lagi pening. Jadi saya tanyalah apa makna ni Cikgu Pa, Cikgu Mustafa sebut saya tu. Saya tak ada sekali dia pun. Dia kata
mengorak dengan orang lain, bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Itu dia cerita kat saya lah. Saya pun masa tu muda-muda lagi, dia ada cikgu, saya pun terima lah begitu pengertian tu. Maknanya dalam hidup ini, itulah kadang-kadang tidak semestinya manusia itu bernasib baik selama-lamanya. Walaupun usahanya baik, tetapi kadang-kadang ada yang menentukan ialah takdir. Itulah sebab itu orang Melayu kuat benar berpegang dengan qada dan qadar. Qada dan qadar. Macam rezeki secupot tak jadi segantang. Itu yang negatif. Yang positifnya ialah ulat dalam batu pun boleh makan. Bukan arti malas kerja. Tapi maknanya bagaimanapun Tuhan akan membantu kita. Memberi rezeki kepada kita. Ni Datuk, kita nak pergi kepada tajuk kita pendidikan. Biasanya bila kita bincang pendidikan ni, kita cerita yang berjaya, yang maju ke depan. Tapi dalam realiti ada katalah orang-orang yang hebat, profesor ke, ahli politik ke, anak-anak mereka sendiri juga terlibat dengan benda-benda yang negatif. Terlibat dengan dadah, terlibat dengan kuda. Jadi ini yang maksud saya tajuk kita hari ni. Kita nak tanam padi tapi lalang yang tumbuh. Jadi kenapa berlaku demikian? Dan sebaliknya pula, yang baiknya, ramai anak-anak orang kampung, anak-anak orang yang tak berpengaruh, tapi anak mereka maju ke depan dan jadi orang yang hebat. Saya nak baca, nak bagi huraian benda ni dengan satu pepatah Arab. Dia kata man zara'a hasada. Saya selalu menterjemahkan siapa yang menanam, dia yang menuai. Kemudian kadang-kadang saya terjemahkan lagi, kalau padi yang anda tanam, maka padi yang anda tuai. Jangan biarkan padi yang anda tanam itu menjadi lalang. Jangan anda menanam padi dan menuai lalang. Jadi kalau kita cuba analisis, jangan kata orang-orang lain lah, kita orang macam ustaz ni kan, kita kadang-kadang kita sibuk dengan kuliah maghrib, kuliah isya, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah subuh. Kita pergi kepada masyarakat. Kadang-kadang anak tidur, pergi kuliah subuh, bapa anak tidur rumah. Jadi maknanya kesempatan untuk berkawan dengan anak tu menjadi sedikit sebab terlampau aktif. Katalah seorang ahli akademik yang hebat duduk dalam bilik research dia di rumah ke, di perpustakaan ke, di mana-mana ke, kadang-kadang di rumah dia pun ada perpustakaan yang besar misalnya. Kemudian dia terlupa hak keluarga dia untuk berbincang, berbicara, berkawan. Hari Minggu pula dia pergi buat kerja lain. Pagar main golf lah, pergi kawan lah, buat aktiviti sosial. Jadi anak-anak terbiar. Walaupun dia bagi duit yang cukup, bagi panduan sekali-sekala yang cukup, tapi bimbingan yang mesra. Itu. Dia memanglah menanam padi. Tetapi dia tidak pupuk benih yang ditanam tu, maka naiklah lalang. Bukan padi itu menjadi lalang. Maka padi itu tak subur, lalang naiklah. Kita katakan menanam padi di tanah yang tidak subur. Ataupun menanam benih yang subur di tanah yang tidak subur. Ataupun menanam di tanah yang subur, benih yang digunakan benih tidak subur. Jadi ini semua-semuanya ini, saya rasa sukar kita nak kembali kepada qada dan qadar. Tetapi ada jugalah qada dan qadar tu kita boleh lihat. Apa yang kita boleh rasa sebenarnya ada benda ikhtiari lebih. Kerana mungkin ada kekurangan daripada pihak kita sendirilah. Kealpaan. Yes. Sebaliknya pula nantilah. Orang pak cik, pak ngah, penyadak, apa tu, tukang kebun, apa semua sekali sebenarnya kan, hubungan dia orang dengan anak rapat, cukup rapat. Keinsafan dari diri anak dia, dia tengok ayah dia bekerja,
bertungkus lumus mencari rezeki dalam masalah universiti kan. Ada kan anak daripada Sabah ke Sarawak datang ke KL nak masuk universiti, jual motosikal. Tiba-tiba sampai di sini kampus tutup. Jadi bagaimana anak ni dia ingat saya mesti membalas budi bapa, walaupun bapa dia tak tahu nak buat apa kan, tapi hakikatnya hubungannya sangat rapat. Dalam bahasa dakwah, selalu juga dia sebut, kalau tanah apple, jangan harap tumbuh limau atau orange. Kalau tanah orange, mesti keluar orange. Dan untuk pendidikan ni bolehlah kita buat satu perbandingan. Macam kita buat kebun lah. Pertama, tanah yang subur. Kedua, benih yang baik. Ketiga, ajar yang cukup. Keempat, siraman air yang cukup. Betul. Kemudian ada pagar yang menjaga daripada boleh hurai sikit, boleh okey. Pertama sekali, benih yang baik. Kalau dalam ilmu pendidikan, dia kata ada 3 faktor yang menentukan kejayaan sesuatu pendidikan itu. Satu, guru. Satu, pelajar itu sendiri. Yang kedua, guru. Yang ketiga, kurikulum. Ini lama ni, saya pun belajar dulu tahun 70-an. Ya. Mungkin sekarang ni dah beza. Jadi sekarang ni, saya rasa unsur yang paling pertama itu ialah kita mempunyai anak yang mewarisi genetik yang baik. Sebab tu Nabi kata pesan betul-betul. Innal araqa dassas. Genetik itu dia akan menyelinap. Bukan saja dalam satu generasi, dassas maknanya dia menyelinap masuk ke mana-mana. Kadang-kala kalau kita berkahwin dengan orang yang genetiknya tidak bagus, maka perangai tok nenek itu masuk. Itu ada saya dah sebut dalam minggu lepas dah, genetic engineering. Kemudian dia mesti pada tanah yang subur. Katalah tanah yang subur tu ibaratnya apakah subjek yang kita nak bagi kepada anak tu. Misalnya kalau anak kita genetik yang tinggi, kita bagi benda-benda yang tidak bernilai. Nak suruh dia jadi pesilat lah, nak suruh dia jadi boxernya, nak suruh dia jadi pemain hiburan. Itu mungkin tak sesuai. Maka lahirlah yang tak bagus. Begitu juga saya rasa tanah yang subur itu keluarga lah. Dan cikgu dia apa semua. Persekitaran tu, environment tu ialah masyarakat luas. Kalau tanah subur, kalau benih subur, tanah subur, tapi persekitaran tu tak bagus, dia persekitaran ni dia panggil akan melahirkan satu stimulasi yang merangsang seseorang itu sama ada untuk menjadi bagus atau tak bagus. Sebagus orang mana pun, tapi distimulitkan, dirangsangkan oleh persekitaran tak bagus, dia jadi tak bagus juga. Itu yang kata jadi lalang tu. Itu yang kemudian macam Dr. kami kata tadi, sebagus mana pun, semua-semuanya itu, tapi tidak dipagari oleh pagar yang kukuh, maka dia kadang-kala bila nasib tak baik, akan dimakan oleh binatang liar. Lembu masuk, kambing masuk makan. Jadi itulah yang dikatakan. Ya? Kawan-kawan, rakan-rakan. Ya. Sebab tu dalam sosiologi, dia kata yang menentukan nasib seseorang itu, tapi sosiologi ni dia hanya melihat kepada masalah masyarakat. Dia tak cakap tentang genetik dan sebagainya. Dia kata keluarga, jiran, rakan sebaya, sekolah, ini pusat-pusat pendidikan. Pusat ibadat seperti sekolah dan sebagainya, seperti masjid dan sebagainya. Kemudian hiburan. Jadi kata, sebab tu dalam masyarakat kita kata kalau bapa buri, anak rintik. Tetapi sekarang ni tidak semestinya begitu. Sebab kita dunia terbuka dan langit terbuka lagi. Zaman sekarang ni ada kecenderungan juga. Orang bandar menghantar anak pergi belajar jauh di hujung negeri. Di
pondok-pondok di kampung-kampung. Orang kampung pula hantar anak belajar di bandar. Jadi kita di bandar pun ada juga. Betul-betul di tengah bandar atau ada kata pinggir bandar. Di kampung, desa. Dari segi pendidikan ada kesan kan tak? Antara bandar dengan pinggir bandar. Ada. Dia pertama sekali masalah ibu bapa nak menghantar anak dia ke mana-mana yang dia pilih kan. Orang KL hantar anak ke Kota Baru. Kerana dia kata persekitaran Kota Baru tu lebih baik. Tanah Merah dia hantar. Tanah Merah. Oh, Tanah Merah. Kuala Krai misalnya. Dia kata sebab persekitaran di situ ialah lebih baik. Zaman Nabi pun, Nabi dihantar menyusu di kampung. Mula-mula lahir tu menyusu dengan seorang nama dia Suwaibah. Kemudian pergi kepada Halimah Sa'diyah. Dan itulah kalau kita tengok cerita, baca cerita tentang Asyaimak tu, adik-beradik susu dia. Jadi dibawa ke sana. Imam Syafi'i untuk menjadikan dia sebagai seorang yang mahir dalam bahasa yang original, maka dia dihantar ke jauh pedalaman sebab bahasa di situ masih lagi bahasa yang asli, tidak bahasa rojak. Jadi di Mekah, Madinah dan sebagainya tu, kawasan Mandar tu, dia bahasa tu sudah bercampur. Macam kita pergi ke Mesir sekarang ni. Mana ada perkataan mudmazin? Dalam bahasa Arab, itu bahasa Perancis. Mudmazin lah, merci lah, macam-macam. Dogri. Dogri lah. Jadi benda-benda macam ni. Jadi mencari originality tu. Tetapi saya rasa lebih pada itu, orang ni kebanyakannya mencari sesuatu yang dia tidak ada. Dia kata saya ni sibuk di bandar, duduk dalam bandar ni macam sibuk selalu, hantar anak saya kat situ dan sebagainya. Cuma kesannya, ialah orang yang terdidik di dalam kawasan yang sederhana, yang sepi, yang sunyi itu, besok dia akan menjadi seorang yang agak konservatif. Sebab dia bermula dengan hidup dia tengok telaga itu tetap tidak bergerak. Pokok pinang itu tidak bergerak. Malah lembu itu pun tidak beralih. Saya nak cerita sedap sikit lah untuk orang-orang mendengar yang suka dengar cerita. Bila saya pergi ke Mekah tahun 70, saya satu keluarga, saya, isteri saya, mertua dan sebagainya. Kemudian duduk sebilik masa tu, duduk di Mekah ni mewah. Kami duduk satu keluarga kecil tu, satu ruang yang besar tu macam sekarang. Kemudian ruang satu lagi tu, Pok Seng, orang Kelantan, orang Bacok. Dia dengan bini dia. Kemudian kami, kesian dia tua-tua ni, kadang-kadang bawa sama pergi masjid apa semua sekali tu, pimpin. Satu hari tu, balik semaya Zuhur, bini dia tak kelik. Posting dia risau lah. Dia kata cari kat awal, mokcik ni tak klik-klik lagi. Jadi saya pun pergilah cari dekat dengan asar dah. Pergi cari tu, dia dekat tu ya. Depan tangga tu ya. Sesak. Tak boleh balik. Jumpa saya tegar. Allah awal. Buat apa ni? Mokcik sesak. Pasal? Masa mokcik turun tadi, mokcik tengok ada kambing di sini. Bila balik tak ada kambing. Tak ada kambing. Mentaliti yang dibawa daripada kehidupan dia yang seluruhnya, daripada kawasan yang sangat konservatif. Sebab tu kita tengok, kalau orang Kelantan, mesti sifat dia konservatif, nak banding dengan KL. Jadi sebab itu, orang di KL ni selalu rushing. Nak naik metro, nak naik LRT, nak naik kereta, nak naik bas, nak naik kereta sendiri, lepas tu jam. Mana ada jam di kampung? Jadi orang kampung di jalan slow sebab tak ada jam. Orang sini mesti dia cepat-cepat. Sebab tu sekarang ni implikasi dalam bab hukum. Orang kata sekarang ni nak berjamuk semaya. Pasal apa? Naik kapal terbang senang. Tidak. Dulu kalau naik unta tunggu kita. Nantilah
Zuhur nak masuk 10 minit lagi kita main zuhur tu. Dak kapal depan tak tunggu. Itu benda-benda yang berlaku di sebalik tu lah. Susah hati kau nak kuatir pagi-pagi. Main subuh lagi. Ya. Main zuhur lagi. Susah. Betul. Maknanya musafir sekarang dengan keadaan pengangkutan yang canggih lebih susah daripada musafir zaman unta. Ada? Maka kita disunatkan, bukan lagi harus, disunatkan melakukan solat secara jamak, secara Ni satu lagi. Balik pada realiti kita sekarang ni. Kalau kita hantar anak kita ke sekolah, kata sekolah agama lah. Di situ semua budak Melayu, budak Muslim. Dia pakai cakap Melayu. Kalau kita sekolah hantar sekolah campur, di situ ada orang bangsa lain. Mungkin dia boleh cakap bahasa Inggeris. Pergaulan dan mengenal budaya bangsa lain. Macam mana kita nak tengok realiti sekarang? Ini satu realiti yang tak berapa bagus lah. Sebenarnya, paling baik dalam masyarakat macam kita ni, multiracial punya masyarakat, ialah kahwin campur. Yang cerdik-cerdik tu mungkin dia ada campuran Cina India ke, Cina Melayu ke, Melayu India ke. Itu dari segi genetiknya, bila kahwin campur, dia ada kelebihan genetik. Maka dia lebih cerdik daripada keturunan mak dia, pak dia. Itu dari segi genetik. Kemudian dari segi sosial pula, banyak dipengaruhi oleh budaya. Jadi budaya yang berani, kita tengok orang Cina kan, dia makan macam mana? Makanan dia mesti yang panas-panas. Kita kata, Allah gelojohnya kamu ni. Tak. Maknanya, hendaklah kamu makan pada waktu makanan itu masih panas. Orang Melayu? Tunggu sejuk dulu. Tunggu sejuk dulu. Jangan makan kecuali makanan sudah sejuk. Orang kata kamu ni gelojoh. Jadi, satu konservatif, satu yang agak advance sikit. Jadi sekarang ni, orang Melayu kita, budak-budak ke orang tua kadang-kadang, dia tak berapa suka nak bergaul dengan orang lain sebab dia ada budaya yang agak rendah sedikit. Kita tak boleh nak kata nanti, jangan kata orang kata Mahmud Zuhdi ni macam Mahathir duduk caci orang Melayu. Tidak. Mana begitu. Satu masa saya pernah ditanya atau pernah mendengar perbincangan antara satu grup. Ini grup orang agama kan. Orang agama. Dia kedudukan mereka ini tinggi. Tetapi dia dalam majlis selalu tersingkir. Dia tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk dengan orang lain. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Akhirnya dia kata, macam mana kita ni duduk di meja, duduk di kursi depan tapi ujung-ujung tu. Bahaya nak speaking. Tak boleh nak speaking dah. Lepas tu saya kata gini lah. Kalau kita mengasingkan diri kita, maka orang mengasingkan kita. Orang kata pok ustaz ni agah lah. Tak usah berkecek dengan orang. Orang tak kata kita ni takut nak berkecek dengan orang kerana Inggeris tak berapa kuat. Kecek Inggeris pun pelek. Terutama kalau orang Kelantan kan. Dia bunyi Kelantan dengan semua sekali. Orang duduk suka. Jadi, ini saya nak balik pada budaya Melayu. Walaupun duduk di bandar apa semua sekali. Hanya ada sebahagian yang. Jadi oleh kerana itu, kita perlu baiki kebudayaan. Kalau bahasa, katakanlah, saya nak sebut orang ustaz-ustaz ni kan. Tak pandai Inggeris. Takkanlah bodoh macam kayu. Saya faham. Ada. Tak berani. Okey. Malu. Orang lain hok fasih bahasa Inggeris tu. Ada kawan kita dulu di fakulti bahasa. Cakap Inggeris macam orang putih, bla 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 bla, kata dia ni hebat. Lepas tu baru dia tahu orang Kelantan, kecek Kelantan. Teruk lagi pada orang Kelantan betul. Kecek pakai pekat. Tahu tak? Tu cara orang dia dia tukar dia punya. Jadi sekurang-kurangnya puak ustaz ni dia faham orang cakap Inggeris, dia tak boleh cakap.
Pok tu, pok tidak ustaz tu, dia boleh bahasa Inggeris. Arab sepatah, semaya pun. Tapi confident. Itu maknanya pembinaan peribadi. Orang putih mai pak kita ni kan, dia kecek Melayu. Dapat sepatah, kecek sepatah. Bawa kamu nak kecek kamu. Dia tak malu. Kita malu. Ni tanya ya. Nak tanya pengalaman Datuk ni. Sekarang ni, dari relatif sekarang ni, kita hantar anak ke negara Arab. Ada ke negara Arab tu lebih tinggi dia punya budaya daripada kita, ataupun kita macam pergi kampung tadi. Berbeza dengan orang pergi ke London, ke Amerika dan sebagainya, tempat yang lebih maju. Ataupun sebenarnya sekarang ni pengajian Islam kita adakah di negara Arab lebih hebat daripada di Malaysia atau macam mana? Dari segi sistem dan segala-galanya lah. Ya. Boleh bagi pandangan lah. Okay. Dia macam ni lah. Sebagai seorang yang pernah belajar di negara Arab, belajar di Eropah, saya boleh. Satu masa saya duduk bual dengan Ustaz Aziz, Dr. Aziz apa ni? Aziz Siti. Aziz apa ni bang itu? Abang kecil. Abang kecil. Entah duduk di Mekah, entah jumpa dengan Quraisy. Dia kata jumpa lagu mana Quraisy lah ni? Dia kata duduk mabuk di jalan. Padahal adalah hadis. Al-a'immatu min Quraisyin, nak pilih pemimpin daripada Quraisy. Sebab tu saya selalu katakan maksud Quraisy di sini ialah orang dari golongan ningrat. Ini biasa bicara Dr. Kamil tu. Siapa dia yang jadi Menteri Besar Kelantan? Kok mana pun dia ni ada hubungan dengan orang berdarah biru. Orang ningrat lah. Jadi orang daripada bawah ni dia kena naik, susah nak naik. Kadang-kadang tak sampai jatuh. Tanah padi tumbuh lalang. Ini yang kita katakan tadi. Jadi dari segi sejarah hebat orang Arab. Sebab dibina oleh Islam. Bila Islam masuk, agamanya, tamadunnya, kemudian dia mencampurkan segala tamadun Farsi, tamadun Yunani, tamadun Romawi, Cina, India, semua sekali jadi Al-Hadarah Al-Islamiyah. Jadi tamadun Islam. Sebenarnya tamadun Islam itu bukan sekadar berasas pada Quran dan Sunnah. Berasaskan kepada pembaharuan. Direform tamadun-tamadun yang telah mati itu. Jadi dia ambil isi itu. Sebab tu masa Islam duduk tengah bangun tu, di barat, perpustakaan terbengkalai. Kalau kita baca sejarah tamadun, bagaimana orang Arab terjemahkan falsafah, mantik, logik ke dalam bahasa Arab. Dia terjemah sebiji-sebiji. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Dia terjemah, bukan dia buat ayat begitu. Masa tu, untuk bila katalah, dia nak bangunkan sains dan teknologi dalam masyarakat dia. Dia tidak buka sains dulu sebab itu tinggi sangat. Dia mula terjemahkan buku-buku mengenai teknologi dan sebagainya. Jadi ini dari segi sejarah. Kemudian macam Quran kata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu berlalu dan sejarah itu berganti. Maka sekarang ni orang Arab walaupun sejarah tamadunnya tinggi, tetapi dia sudah mengalami zaman jatuh. Macam bulan penuh purnama, 1 bulan, 15 bulan penuh purnama. Jadi, ma ba'dal kamal illa nuqsan. Bila sempurna, jadi kurang semula. Saya jumpa dengan seorang profesor. Profesor di Jamiah Kahirah, Cairo University. Kata Malaysia macam kereta api laju. Negeri aku ni macam kereta api buruk. Betul. Jadi banding tadi kan, masa tamadun Islam tinggi itu, orang barat tamadun dia runtuh. Maka naiklah Islam. Kemudian sekarang ni kalau kita pergi negeri Arab, kita hanya boleh mengambil yang lebih banyaknya ilmu turath. Iaitu ilmu warisan. Bila saya duduk di Mesir, kawan-kawan saya ni yang agak angin-angin sikit lah. Tak nak cerita lah dia ni belajar di Azhar, takut rendah. Makna Ali. Makna. Jangan marah kalau dengar pun. Mati ke hidup tak tahu lah ni. Mengaji mana? Makna kata, saya belajar di Kelas Tip. Kelas Tip.
sebut tip betul-betul misalnya. Lepas tu harap tanya saya, mau ngaji mana? Saya ngaji Azhar. Ngaji apa yang agama? Apa mau main ngaji agama sini? Sini engineering ada, perubatan ada. Saya kata, kalaulah aku ni nak belajar fakulti-fakulti tu, aku tak mari Pak Mu ni. Pak aku lebih baik. Dia pun, iya kok. Begitu. Jadi ilmu-ilmu yang berasaskan warisan, sejarah tamadun. Jadi oleh kerana ilmu agama, banyak berasaskan kepada ilmu warisan, maka pergi belajar di negara-negara itu bagus. Tapi jangan tiru perangai orang Arab sekarang. Kerana yang baik pada Arab itu ialah sejarah tamadunnya. Satu. Yang kedua, malang lagi sudah jatuh di timur tangga. Orang Arab ni bila mengalami orang Islam Timur Tengah, bila mengalami kejatuhan tamadun, dia penyek lagi oleh orang putih. Macam baca Huntington atau baca siapa dia kata kita mesti hancurkan. Kepimpinan Islam hancur, masyarakat Islam mesti hancur. Bagaimana macam kita menghancurkan komunisme dan sebagainya. Jadi, tapi jangan kita kata tak boleh pergi negara Arab. Sebab orang Arab dia tidur tengah hari, saya jumpa dengan duta Chancery Malaysia di kedutaan kedutaan Malaysia di Jordan. Dia kata saya bimbang budak-budak mari Jordan ni takut bawa balik pengarap. Gapo pengarap Arab tu? Tidur pukul 3 petang. Saya pun senyap dan saya mula-mula pergi ke Mesir tu kan. Nak keluar tu kata nak keluar macam mana ni? Kata nak pergi cari rumah. Itulah baru juga sampai kan kita pergi rombongan. Dia kata tak boleh keluar masa ni, semua orang tidur, pelacur berjalan pukul 3.30 ni. Jadi interpretasi orang tu kan. Jadi yang itu tak bagus. Tetapi kalau kita orang Melayu yang sedang mendaki, pergi ke negara Arab, kita kaji betul-betul warisan dia, perbendaharaan dia, kita jadi bagus. Tapi saya nak cadangkan dengan syarat dia pergi ke negara barat kan? Jadi cuba maknanya ibarat macam ni. Kita pergi negara Arab, kita dapat 10 set. Apa tu? Kursi. Tapi berlambut-lambut. Ilmu banyak. Bila pergi ke barat, pergi ke England ke, tak tahu, saya tak tahu Amerika macam mana. Kita hanya diberi 1 kursi saja. Tapi diatur dengan cara baik. Jadi kalau kita ambil sini, dapat 10 kursi, guna ilmu yang warisan ada dalam Arab tu, kemudian cara metodologi tu, guna metod barat tu, maka dicampurkan. Maka itulah penulis yang paling hebat dalam Al-Fiqhul Jinai, bab jinai ialah Qadi Audah. Ya. Dia belajar di Mesir, di negeri dia dengan segala warisan tu. Dia kaji kitab-kitab fiqh masa duduk dalam penjara. Maka dia seorang ahli undang-undang yang kanan. Dia guna undang-undang dia tu sebagai disiplin untuk menulis kitab-kitab tentang jenayah tu. Sebab tu sampai sekarang buku dia lebih bagus. Nak banding buku Abu Zahra. Walaupun Abu Zahra lebih alim, tetapi buku dia lebih bagus. Datuk, ada soalan ni. Peminat utama kita, Saudara Ahmad Naimi. Dia tanya, ada ibu bapa yang nak hantar anak bidang perubatan, nak jadi doktor. Tapi anaknya minat lukisan, atau minat ilmu-ilmu lain. Macam mana nak? Dia beginilah. Kalau anak kita ada minat dalam sesuatu jurusan dan minat itu minat yang original. Tapi kena pastikan ada orang berminat kerana rangsangan persekitaran saja. Dia tengok seorang pelukis tu, dipuja oleh masyarakat. Pelakon. Nak jadi pelakon misalnya. Kalau sekiranya minat tu minat original yang sahih, yang boleh diterima dalam Islam, maka kita pupuklah minat itu supaya minat itu menjadi minat yang berfaedah. Nak jadi pelukis. Picasso. Nak? Picasso ni, walaupun pelukis tetapi dia lebih hebat, lebih masyhur, lebih ternama daripada saintis. Siapa dia tak kenal Picasso dengan lukisan-lukisan dia? Kita tak faham pun kita apa akur tak. Jadi kalau kita nak potong minat budak-budak ini, kita nak suruh kita
mungkin dia akan terima juga, tetapi dia tidak akan capai sepenuhnya. Yang kedua, kelebihan itu ada di mana-mana. Nah, di bumi Allah ini, atau di bawah telukuk langit Allah ini, kelebihan itu ada di mana-mana. Asalkan kita pupuk dengan baik. Saya masa Najib pergi ke England, saya sangat berminat suruh dia belajar logik, suruh dia belajar falsafah. Dia belajar 1 tahun tu, dia tak nak. Kata macam mana? Tak nak, dia kata. Dia kata mengharu birukan pelajaran saya tentang apa tu engineering sebagainya. Saya nak dia jadi ahli falsafah. Bila ada falsafah, ada pelajaran engineering, dia boleh jadi profesor yang bagus. Nah, tapi dia tak minat. Kata tak salah buang lah. Gitu. Jadi, saya rasa jangan paksa kehendak kita yang tidak diminati oleh anak-anak, tetapi dia mempunyai minat yang serius dalam sesuatu bidang yang kita rasa bidang itu walaupun duitnya sikit-sikit, ini masalah pengaruh materialnya, tetapi kemurnian ilmu dan sumbangannya kepada masyarakat itu banyak, ayo biarlah dia jadi tokoh. Saya spesifik sikit. Ya. Waktu saya jumpa ada seorang pelajar dari Besut. Dia lulus Jordan. Buat MA dah, buat MA usul fiqh. Dia minat sangat usul fiqh. Dan dia nak cari metodologi yang terbaik dari usul fiqh. Di mana dia kata dia nak cari metod usul fiqh yang terbaik sebagai seorang yang betul-betul berminat dari usul fiqh, dan dia ni dianggap antara pelajar yang terpandai lah dalam bidang usul fiqh. Usul fiqh yang dia belajar di Jordan itu ibaratnya kayu mati. Ataupun seorang perempuan yang mandul. Cantik tapi tidak boleh melahirkan anak. Kayu tu bagus. Tapi saya kata kayu mati itu mungkin tak tepat, tapi perlu dihidupkan. Maknanya pokok yang tidak berbuah lah, begitu kan? Okey. Bonsai. Bonsai. Jadi sekarang ni ilmu usul fiqh yang diwarisi secara warisan itu penuh dengan perbalahan Baidawi, Asnawi, apa semua sekali. Penuh. Bonsai lah. Jadi apabila anda belajar dengan secara mendalam research metodologi barat, anda akan lahir sebagai seorang usuli yang betul-betul. Sebenarnya dalam usul fiqh itu ilmu-ilmu dia dari segi falsafah ilmunya, dari segi prinsipnya, dari segi teorinya cukup baik. Tetapi ia sudah merupakan ilmu yang sudah ketinggalan zaman. Jadi ilmu warisan yang hebat itu dari segi sejarah pemikirannya tidak ada satu ilmu saya rasa di dunia ini yang boleh kita bandingkan keunggulannya dengan ilmu usul fiqh setakat sebab saya pun minat juga. Tapi kalau dia baca tentang research, metodologi research, barat, dia baca, tak ada guru pun baca dulu. Jadi sehingga dia boleh tatwirkan, dia boleh kembangkan ilmu itu. Sebenarnya research method yang ada di barat itu boleh menjadi alat untuk memperkembangkan lagi, memajukan usul fiqh itu. Oh macam ni. Katalah dia bercakap tentang tafsir. Bagaimana mentafsirkan teks. Dia ada metod dia yang baru gini. Apalagi kalau dia bercakap dengan qiyasnya, dengan istihsannya, dengan masalih mursalah, dengan uruf. Segala metodologi research yang ada di barat tu, yang apa tu kita katakan, yang gapotif macam-macam lah. Tak payah sebut buat bank orang kapung. Jadi kita guna yang tu bagus. Saya nasihat ke pergilah. Belajar. Walaupun tak ada guru, duduk kat universiti dia, duduk mengajar universiti ke ni. Kalau dia nak di Malaysia, di Malaysia. Di Malaysia ni. Ada pakar-pakar usul fiqh di Malaysia. UIA ke, UM ke. Tak payah dah belajar usul fiqh, cukup dah. Usul fiqh dia tu cukup dengan peringkat degree saja. Dia dapat bachelor dalam bidang usul fiqh. Pergilah. Dah master dah. Dah. Oh, master tu lebih sangat tinggi dah tu. Jadi, belajar ambil buku tu, research metodologi, baca sendiri dulu. Kemudian dah ada asas, barulah pergi menghadap orang. Cerita belajar bahasa Arab. Dengar.
kita mengajar bahasa Arab. Saya duduk jawab pada, saya rasa sekarang ni saya rasa saya pun pelik, tak pernah salah buat imla tulisan dictation dalam bahasa Arab ni. Lepas tu macam-macam tu, rasa okey dah. Tetapi nahu tak betul. Nahu tak pandai. Tak? Kalau kata nahu tak tahu. Bila pergi baca akhir sekali, bila dah kita faham dah bahasa Arab tanpa nahu, barulah baca buku-buku tata bahasa Arab nahu. Oh, begini. Jadi sekarang ni kita baca usul fiqh dulu, faham. Konten dia tak berapa faham, kita kerangka yang mati tadi. Bila baca tu, nampaklah. Tapi pada ilmu lain sekarang ni macam mana? Ilmu lain lah. Antara tradisional, warisan dengan ilmu semasa, muasarah. Dan ilmu Islam lah. Orang yang belajar dan mahir ilmu warisan, ibarat kalau pokoknya ialah pokok setunjang bumi. Dia ada tunjang yang sangat mendalam. Tapi kalau dia tidak ada ilmu moden, hanya ada tunjang saja. Ada tapak sikit tunjang, pas ke dalam tu, tapi atas ni dah tak ada apa-apa, tak nak banggakanlah. Kita panggil ada asas. Tapi kalau ada ilmu moden yang tidak mahir dengan ilmu-ilmu warisan, maka dia macam pokok-pokok angsana di KL, di Kuala Lumpur. Hak ni duk tumbal atas kereta orangnya. Dia tak ada tunjang. Sebab tu kalau tengok orang-orang yang balik pada barat, kalau nak kata cakap tidak Islam saja, perpustakaan Islam merupakan perpustakaan yang penuh dengan ilmu warisan. Tetapi seorang ahli perubatan, cuba tengok rumah dia, banyak mana buku dia ada? Tak banyak. Sebab benar tu ilmu-ilmu semasa. Tetapi kalau kita pergi rumah seorang peguam, maka perpustakaan seorang peguam tu banyak sebab undang-undang, katalah undang-undang British, daripada undang-undang yang lama, baru, daripada Anglo-Saxon. Jadi dia kena review semua sekali. Sebab tu peguam-peguam meja kapasing apa semua sekali, dia bukan seorang yang malas membaca. Kalau dia malas membaca literature, dia pandangan Solomon pun dia tahu, pandangan semua dia tak tahu. Jadi macam mana? Jadi itu pentingnya. Jadi maknanya ada ilmu warisan, kemudian dia ada ilmu moden, ibarat sebatang pokok yang tunjangnya mendalam dan rimbun. Ada satu teguran lah. Saya pernah pergi jumpa dengan dulu almarhum lah Ustaz Hassan Idris. Dia pernah cakap kat saya, kalau kamu nak pergi ke Mesir, kamu pergilah, dia kata, ke Darul Ulum. Sebab Darul Ulum ni pensyarah-pensyarah dia pandai menulis, banyak menulis buku. Tapi kalau dia kata Guru Azhar, tak menulis kata. Kita tengok pun minta maaf lah. Saya pun Azhar juga. Orang Azhar ni pun banyak balik cakap, syarah, tak tulis buku. Tapi kalau orang balik kata Yusuf Raya ke UKM ke, mungkin lebih produktif dari segi penulisan dan sebagainya. Komen sikit. Dia macam ni lah. Hak bagus di Darul Ulum tu ialah orang-orang Azhar yang sudah mendapat asas-asas moden. Macam Abu Zahra. Dia orang Azhari. Belajar di Azhar dengan mendalam, dah tunjang, dia panjang, dia pergi Sorbonne. Dia pergi ke Paris, dia pergi ke sana, pergi ke England. Dia masa tu yang masyhur dia berdiri di Scotland. Mana di Scotland masa tu dia Sorbonne, apa. Jadi mereka inilah balik kepada Cairo University. Jadi Cairo University tubuhlah Darul Ulum. Darul Ulum itu ialah asalnya pengajian yang berasaskan kepada Orientalism. Cuba baca. Islamic Studies. Jadi pok-pok yang balik pada barat ni, misalnya pok Mujaddid macam Abduh apa semua sekali, dia kata Allah Azhar ni apanya konservatif lah, nak belajar luas sikit, tak boleh dah. Maka ada orang-orang yang agak western, ada pemikiran secara barat sikit, dia tubuh Darul Ulum. Darul Ulum inilah yang berkembang ilmu asas Islam, turas, warisan, dan dia bagi metod baru
lahirlah Salam Madekur, Yusuf Musa, apa tu semua apa tu kan. Jadi semua. Tapi akhir-akhir ni ada juga tuduhan-tuduhan. Misalnya orang seperti Abduh dan sebagainya dituduh sebagai menyeleweng daripada Islam yang tradisional dan terpengaruh dengan pandangan-pandangan kemajuan barat dan sebagainya. Ini tuduhan ni datang daripada pokok yang konservatif, ekstremis. Bukan saja Abduh. Sekarang ni Qardawi. Banyak orang menolak Qardawi kan? Sebabnya begini. Syed Qutb. Syed Qutb ni begini. Apa dia salahnya Syed Qutb? Awak yang tak faham baca buku Zilal Al-Quran. Awak kata Syed Qutb ni ma'alim at-tariq lah, tak betul lah menyeleweng. Tak, yang menyelewengnya awak. Ada. Begitu juga Abduh. Jadi ialah zaman dulu kita sebut juga. saya selalu banyak kat faedah dengan ayah ni, dia tok guru kampung, tok guru. Dia berpegang dengan apa tu warisan dia lah, turas dia semua sekali. Dia kata Mak Abduh ni orang tak boleh buat kira. Macam agak Ibn Hazmi ni buat tubik keluar. Saya pun senyap lah semua sekali. Jadi masalahnya ini perbezaan mazhab. Oleh kerana sekarang ni banyak lahir orang-orang yang tidak ada roots dalam ilmu dia. Dia tidak baca buku-buku turas banyak. Dan dia hanya melihat gitu saja. Dia kata, ni tak sesuai. Itu gejala tu. Ada juga hasutan daripada barat. Tidakkah presiden siapa dia ni, Reagan sebelum sini dia kata Azhar ni kena baiki dia punya kurikula sebab melahirkan orang konservatif. Benda-benda macam ni. Dia soalan akhir saya nak tanya dah. Terutama kita orang agama ni. Antara terlalu takut dengan terlalu berani. Ramai yang berlaku ialah kita terlalu takut. Nak pergi keluar daripada apa yang ada dalam kitab agama. Sebab takut salah. Dan ada pula orang terlalu berani sehingga buat macam-macam pendapat sehingga bercanggah dengan pandangan-pandangan masyarakat. Kerana kita nak ambil satu sikap yang agak munasabah lah. Sebab sikap takut beragama ni memanglah. Pasal kita kata kita ni siapa, nak banding dengan ulama-ulama dulu dan sebagainya. Selalu kita macam tak ada confident diri. Dan sehingga macam tertutup pemikiran kita. Tapi sebelah pihak lagi pula, yang terlalu liberal pula. Sehingga dia langgar habis ayat Quran, hadis Nabi, wahyu. Langgar, dia pakai guna akal, dia semata-mata. Di mana kita nak duduk dalam persekitaran yang macam tu? Kata orang bijak pandai, manusia itu sama seperti tanah. Al-ard. Min hajarin qasin wa min layinin. Yang sama seperti keras macam batu dan sama yang lembut macam celak mata. Yang celak mata tu boleh buat celak mata, yang keras tu memberdarahkan kata kaki. Jadi ambil contoh zaman Nabi. Ada 3 Abdullah. Abdullah ibni Umar yang sangat konservatif. Abdullah ibni Abbas, Abdullah ibni Mas'ud. Ibni Umar, Abdullah juga ni. Abdullah ibn Umar tu apa yang Nabi buat, dia buat. Pasal apa kamu buat, pasal Nabi buat. Okey? Abdullah ibn Abbas, dia kata Nabi buat tu kerana ada maksud tertentu, maknanya liberalism. Ini orang marah kat saya ni. Liberalism itu zaman sahabat pun ada. Sahabat-sahabat yang liberal. Abdullah ibn Abbas, Umar bin Khattab. Kemudian orang yang suka benda-benda gharib, benda-benda pelik, janggal apa semua sekali kan. Maka ini adalah orang seperti Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian orang yang konservatif, Abdullah ibn Umar. Yang silapnya ialah kita bermusuh antara satu sama lain. 3 Abdullah ni tak pernah bermusuh. Jadi Abdullah ibn Umar kata macam ni. Okey. Kata imam-imam ni sampailah kepada segala imam-imam semua sekali. Dia kata, jadi saya adalah betul, awak salah. Tapi betul saya ni kemungkinan salah. Salah awak ni kemungkinan betul. Jadi sekarang ni dalam masyarakat kita ada yang sangat-sangat konservatif. Nah,
Tak berani nak lebih pada tag kitab. Orang lagi tag kitab gini-gini. Hak ni kadang-kadang saya bukan duk kritik orang. Salah betul-betul juga. Gibal tidak balas juga. Tapi hak ni setara ni. Hak ni lagi. Acu teh. Hak konservatif. Hak suka yang pelik-pelik ni. Kawan saya di Nelampuri tu Ustaz Luqman Latif. Pelik-pelik dia tulis pun pelik. Baru ni bila saya ajak kawan-kawan tulis tentang di Nelampuri. Saya minta lah Ustaz Luqman tulis yang remeh dan yang temeh. Tapi dia tak tulis juga. Macam mana dia nyar makanan di kantin, makanan di bilik makan kerana kontraktor hidang siku ayam tu. Kami tak sempat dengan saya dah. Masa tu kalau makanan tu ada siku sikit tengkok ni masuk tu. Semua angkat siku tu. Padahal puanya lepas tu tepuk tengkok ni. Perli kepada tukang masak buat macam ni. Yang remeh yang temeh. Ada satu manusia. Jadi ada orang kata ini rasa Dr. Kamil kata ni, Syahnun gini, Kasih Mamat gini, soal lagi saya tak ingat siapa dia. Ismail Hussein. Kasih Mamat ni dia suka yang remeh-remeh. Dia suka membesar-besarkan yang remeh dia. Datuk Perdana ni, Datuk Laksmana, Datuk Perdana, Datuk Kenali. Dia blend tiga tu, mereka inilah yang membangun tiga jenis aliran yang bersatu membangunkan negeri Kelantan pada waktu itu. Jadi sekarang ni, jangan duk kelahi lah. Yang liberal, yang konservatif, duduk sekali, sebab tu kita ada seminar, ada perbincangan, ada diskusi. Duduk sekali boleh melahirkan sesuatu yang baik untuk ummah. Ini satu permohonan lah. Daripada saudari Najah Nadiah Amran. Dia kata macam mana dari bidang agama ni kita tak nak terhenti lah belajar. Biar dia berterusan dan dia bertambah. Ramai juga orang dia habis ijazah tu. Dia tutup buku, dia tutup kitab. Dia golek ilmu dia belajar tu lah. Sebab kalau lebih lain dia ada jurnal, dia ada buku-buku. Yang kita pun ada setengah orang tu memang dia berada sekat tu lah. Kalau dia nak membaca dan sebagainya, dia tambah lah. Nasihat akhir lah. Dia gini Najah duduk di Kelantan ni. Dia tahulah banyak orang Kelantan konservatif macam tu. Dia baca UKM kitab. Kan, di UKM. UKM ni Abang duduk Kelantan. Tak apalah. Sorry lah kita tak nak sebut orang-orang tu. Ini anak murid saya ya, dua-dua tu. Dia pun patut ayah dia Imran tu kawan saya dulu. Jadi macam ni lah. Itulah yang kita duka citanya kepada orang kita. Kadang-kadang dia belajar di universiti cerdik. Lepas tu tutup tu dia keluar universiti dia, tutup buku, dia tak baca. Dah lah masa universiti, dia tidak baca secara meluas. Dia baca buku teks dia baca apa semua sekali. Nota. Dia lahir nota. Dia dapat degree yang tertinggi sebab dia baca nota dan sebagainya. Tapi horizon ilmu dia tak luas. Jadi sepatutnya dah kekurangan dari situ sekali. Dah, baiklah. Baca di universiti pun, bila keluar tu dia sibuk dengan kerja lain, dia tidak bagi masa sikit pun kepada ilmu. Itu silap. Dia tidak boleh jadi scholar lah. Jadilah pensyarah mana pun dia jadi. Sekarang sibuk dengan KPI semua. Pensyarah pun sibuk dengan KPI. Aduh, itu masalah KPI. Saya dengan menteri pengajian tinggi tu, apa dia yang Khalid Nordin nah, Datuk Khalid Nordin lah. Johor. Di institut saya pernah kata ke Datuk, macam mana ni kalau orang human sciences, kalau orang bidang sosiologi, orang agama, macam mana nak tulis jurnal-jurnal yang referred journal yang apa jurnal yang apa tu tinggi tu apa semua sekali tu. Akhir sekali. Impak tinggi macam. Kata terimalah buku ni sebagai sebahagian daripada tu. Tapi saya nak dakwa ni kan. Nanti orang kata Allah Mahmud ni mengaruk dia tu. Yes. Dia jawab.
InsyaAllah. Mulailah dia kata, seminggu lepas tu dia announce, dia kata okey. Kita boleh menerima buku sebagai sebahagian daripada itu. Cuma bila saya duduk mengajar di UIA, masa tu juga saya adalah seorang ahli lembaga Dewan Bahasa. Orang Dewan Bahasa mengepek, dia kata UIA sebenarnya sepatut memberi simpati sikit kepada penulisan-penulisan bahasa Melayu. Jadi saya sebutlah ke UIA, bagilah markah sikit kepada buku-buku atau jurnal yang ditulis dalam bahasa Melayu. Tapi UIA kata tak, bahasa pengantar kita bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Sebab tu kadang-kadang orang UIA pun ada kekurangan dia. Bila sampai kepada peringkat penggunaan bahasa Melayu dan sebagainya, dia tak boleh, dia tidak versatile lah. Jadi nak balik kepada Nabilah tadi tanya, kita menggesa Najah Nabilah menggesa Mok dia tu kawan Kak Jah, menggesa ahli-ahli akademik kita supaya meneruskan aktiviti akademik itu. Saya rasa 1 jam sehari cukup baca. 1 jam sehari. Tapi janganlah baca benda-benda yang terlampau remeh. Surat khabar sekarang ni ialah penuh dengan propaganda, kan? Jadi baca yang apa semua sekali. Kau Aziz kata, orang tak baca buku, tak baca novel kerana ada TV dan sebagainya. Okey. Cuba cross sikit budaya masyarakat. Oleh kerana saya akademik, tak tengok TV lah. Tengok TV pun kalau tengok cerita tu, tengok 5 minit mengantuk. TV tengok kita lah. Mana berita-berita pun yang remeh-remeh tu kita tinggal lah. Kita baca. So khabar pun kita baca yang ada nilai. Dari segi yang apa-apa semua sekali itu. Ada banyak surat khabar Melayu. Nak banding dengan surat khabar bahasa lain. Dia tidak memberi kita maklumat tentang fakta. Tapi dia bagi kepada kita kesimpulan pandangan dia. Sedangkan surat khabar lain, dia memberi fakta, kemudian dia punya pentafsiran tu dia tinggal begitu, sebab tu orang lain lebih cerdik dari segi berita benda yang sama, tapi orang lain macam mana dia lebih terbuka, lebih cerdik. Sebab peranan surat khabar tu tidak, ini sedangkan surat Melayu, dia sengaja nak alirkan orang mengikut falsafah hidup dia, ideologi dan sebagainya. Sebab tu kita jadi tak berapa betul. Mengepek orang tua. Alhamdulillah. Kita hari ni dah tengok kita tanam padi, harap tumbuh padi lah. Jangan tumbuh larang. Dan insyaAllah saya rasa cukup menarik tajuk pendidikan ni. Sebab Datuk pun ada pengalaman dan masyarakat pun boleh berkongsi. Dan ini yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai akhir saya rasa sekali lagi kita ucap terima kasih kepada semua penonton. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuk yang lain. Dan harap kita dapat berkongsi lagi pandangan-pandangan yang agak benar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.